Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sabah edisi Isnin 19 September 2022 bersama saya Emran Azmi Rosli. Kementerian Perpaduan Negara meluluskan peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit bantuan kewangan untuk menampung kos pembaikan rumah ibadah dan Dewan Terbuka dalam Parlimen Pensiangan. Ia disalurkan kepada 21 rumah ibadah di kawasan pensiangan untuk kerja-kerja pembaikan kerosakan bangunan dan pembaikan sistem elektrikal. Menurut Datuk Halimah, kelulusan peruntukan tersebut selepas permohonan yang dimajukan oleh Pejabat Parlimen Pensiangan memenuhi syarat dengan semua 21 rumah ibadah berkenaan berdaftar dan didirikan di atas tanah yang diluluskan selain Dewan Terbuka sedia ada yang menjadi kegunaan utama pelaksanaan sebarang aktiviti komuniti memerlukan pembaikan. Kerajaan juga memperuntukkan 50 juta untuk diagihkan sebagai geran bantuan keuangan kepada rumah-rumah ibadat selain daripada Islam. Maknanya tokong, kuil, church, wat siam dan sebagainya. Beliau ditemui media selepas program Semarak Uniti Keluarga Malaysia peringkat Parlimen Pensiangan di Nabawan. Turut diluluskan sumbangan kewangan berjumlah RM150,000 untuk kerja-kerja pembaikan lampu dan lantai di Dewan Terbuka Nabawan. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Halimah memaklumkan kementeriannya sudah menyalurkan peruntukan RM6 juta kepada 1,069 kawasan rukun tetangga KRT di seluruh Sabah. Jumlah itu sebahagian daripada RM50 juta yang diperuntukkan kerajaan untuk diagihkan kepada setiap KRT yang diwujudkan di negara ini. Jelasnya, setiap KRT menerima geran bernilai RM6,000 bagi membolehkan pelaksanaan aktiviti mengikut jadual yang dirancang. Beliau berucap demikian pada program Komuniti Sejahtera Keluarga Malaysia dan melancarkan agenda kerja Komuniti Rukun Tetangga RT for All peringkat Parlimen Pensiangan di Dewan Kampung Karanaan di Suk. Perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan baharu terus mencatatkan penurunan dengan 137 kes semalam, susut 13 kes berbanding sebelum ini. Satu kematian dicatatkan di Kota Kinabalu. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, secara keseluruhannya keadaan masih rapuh dengan statistik jangkitan harian turun naik secara mendadak. Pergerakan angka jangkitan harian juga sukar diramal sementara kadar kepositifan kekal tinggi. Sejumlah 136 kes dalam kategori 1 dan 2 serta 1 kes dalam kategori 3. Pesta Makan-Makan Orang Bugis edisi Sepanggar Anjuran Persatuan Komuniti Bugis Sabah PKBS diharap dapat dijadikan acara tahunan sebagai langkah memperkasa adat resam dan budaya masyarakat berbilang kaum di Sabah. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan berkata, usaha tersebut bukan sahaja tertumpu kepada masyarakat Bugis, malah akan diperluas bagi semua etnik di Sabah agar kebudayaan di negeri ini sentiasa terpelihara. Saya akan menjadikan acara ini acara tahunan. Selain daripada kita merayakan pesta menuai yang diadakan pada setiap bulan Mei, kemudian tahun baru Cina mengikut kalender dia. Tidak salah rasanya juga bagi masyarakat Bugis ini untuk kita masukkan dalam kalender Sepanggar ini sebagai satu perayaan tahunan kita. Jadi salah satu daripada cara yang paling mudah yang memang ramai orang suka adalah melalui makanan. Ya, jadi hari ini memang kita menonjolkan berpuluh-puluh jenis menu Bugis yang ada yang saya tidak pernah nampak pun ataupun jarang-jarang nampak. Mereka ditemui RTM selepas Datuk Yaakob merasmikan pesta berkenaan di Sepanggar. Pesta julung kali ini dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti seperti pertandingan Puteri Ogi, persembahan silat Bugis dan persembahan tarian Olusi Riplo Duo. Perjuangan anggota keselamatan terdahulu dalam mempertahankan kedaulatan negara seharusnya dihargai generasi hari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, tanpa pengorbanan mereka, sudah tentu keharmonian hidup ketika ini tidak dapat dikecapi. Memastikan generasi yang ada pada hari ini dan masa akan datang akan dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera dan makmur, dan kita bersyukur menjadi rakyat Malaysia yang berdaulat
dan juga seharusnya kita berterima kasih di atas perjuangan tokoh-tokoh yang terdahulu ini. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas majlis mengenang jasa tokoh-tokoh dan pejuang-pejuang kemerdekaan negeri Sabah, anjuran Biro Agama Pemadam Tawau di Masjid Nurul Imam Batu 2, Tawau. Sikap bekerjasama tidak mudah mengalah dan amalan kasih sayang adalah kunci utama perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Ruslan Muharram berkata, sejajar dengan tema program Bebas Merdeka yang memfokuskan penghayatan erti kemerdekaan, masyarakat perlu merdeka dari segi pemikiran, pembawaan diri dan sosial untuk menjadi pelapis kepada kepimpinan akan datang. Maknanya kita perlu bebas daripada gejala-gejala sosial, ekonomi yang menjadi satu musuh negara, yaitu penyalahgunaan dada. Dan kita perlu menyadarkan masyarakat kita supaya mereka lebih prihatin kepada kehidupan individu itu sendiri, supaya mereka dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ruslan ditemui RTM selepas merasmikan program Bebas Merdeka sempena kemuncak sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2022 peringkat KRT Kampung Mentulut di Beaufort. Hampir 10,000 masyarakat daerah Sandakan menghadiri Majlis Tabligh Akbar Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia Cawangan Sandakan dengan kerjasama Bersatu Sandakan, Petronas dan badan-badan dakwah daerah Sandakan. Timbalan yang di-Pertua Usia, Dato' Alipuddin Puyon berkata program ini antara yang dianjurkan Usia Sandakan dalam menyemarakkan sambutan Hari Malaysia. Jelasnya konsep yang diketengahkan juga membawa kelainan dengan menampilkan penceramah terkenal dari Indonesia, Dr. Haji Dasat Latif sebagai pertukaran ilmu pengetahuan dengan pendakwah berbeza negara. Beliau berucap dalam majlis berkenaan di Dewan Tionghoa Sandakan. Golongan wanita disaran melibatkan diri secara aktif dalam persatuan atau pertubuhan bukan kerajaan NGO demi memperkasa peranan mereka. Ia penting bagi membantu pelaksanaan pelan dan program pembangunan negara dalam pelbagai aspek termasuk bidang pentadbiran, politik, ekonomi dan sosial. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri dilantik, Datuk Suhaimi Nasir, penglibatan aktif golongan hawa dalam persatuan juga memudahkan mereka menerima pelbagai insentif yang disediakan kerajaan. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Malaysia Anjuran Persatuan Wanita Progresif Sabah di Sandakan. Program ini antara lain bertujuan memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat selain menghargai perjuangan pemimpin terdahulu mempertahankan kedaulatan negara. Kementerian Belia dan Sukan Sabah berhasrat untuk menganjurkan pertandingan catur bertaraf antarabangsa setiap tahun bagi menarik lebih ramai penyertaan termasuk peserta dari negara luar. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, pihaknya komited untuk mengembangkan sukan catur bagi mencungkil lebih ramai bakat baru dalam sukan berkenaan. Sukan catur ini yang saya fikir boleh kita tarik lebih ramai player, pemain dan kita boleh menjadikan Tawau ini sebagai hub ataupun pusat untuk pertandingan catur. Beliau berkata kepada pemberita semasa merasmikan kejohanan catur Maktab Rendah Sains Maratun Mustafa di Tawau. Seramai 210 penyertaan dan 11 daripadanya peserta luar negara mengambil bahagian dalam pertandingan 2 hari ini. Sempena sambutan Hari Malaysia tahun ini, kerajaan menyediakan pelbagai platform menyokong minat dan kecenderungan belia menerusi program e-culture gaming. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jodiston Bangkuai berkata, golongan belia boleh memanfaatkan program berkenaan untuk menjana pendapatan sekaligus meningkatkan nilai tambah untuk menyokong aktiviti lain. Ia juga antara lain bagi memupuk persaingan sihat dalam kalangan generasi muda dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Datuk Jodiston berucap demikian dalam penutupan pertandingan permainan e-culture gaming PUBG sempena sambutan Hari Malaysia peringkat negeri di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Tetapnya Datuk Muhammad Yusri Abdullah. Mengenai pertandingan ini, pasukan Atlet Crew muncul johan dan membawa pulang hadiah RM3,000 beserta sijil.
Tempat kedua dan ketiga dimenangi pasukan Aifik Chidi dan Axis Margex dan masing-masing membawa pulang hadiah RM2,500 dan RM2,000 beserta sijil. Turut diumumkan pemenang bagi kategori Most Kill Bahri Alamhan dari pasukan RH Rook yang membawa pulang hadiah RM500. Kejohanan Liga Bola Sepak Jemputan Antara Jabatan Tertutup Zon Tawau 2022 bukan sahaja berupaya meningkatkan tahap kecergasan, malah dapat memupuk hubungan baik antara agensi terlibat. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, kejohanan itu juga merupakan platform terbaik bagi melahirkan pemain-pemain baru yang berpotensi untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk memupuk, mengeratkan dan juga memperkukuhkan hubungan antara jabatan ataupun agensi kerajaan yang ada di daerah Tawau ini. Sambutan sebenarnya amat menggalakkan dan mungkin pada tahun hadapan akan dibuat penyertaan yang lebih banyak. Beliau bercakap kepada RTM selepas merasmikan kejohanan itu di Stadium Kompleks Sukan Tawau. Kejohanan ini disertai 10 agensi kerajaan, antaranya Majlis Perbandaran Tawau, Jabatan Air, Kompleks Sukan Tawau, Jabatan Kesihatan serta PDRM. Penganjuran aktiviti sukan antara langkah proaktif pemimpin akar umbi membantu kerajaan mencegah gejala sosial dalam kalangan belia di negeri ini. Ia seiring dengan hala tuju kerajaan melahirkan golongan muda beraspirasi tinggi yang menyumbang terhadap kemajuan negara. Kita mahu anak-anak muda ini dapat bergiat aktif dalam aktiviti sukan dan mengelak daripada terlibat dengan gejala-gejala sosial yang tidak baiklah. Ketua Pemuda UMNO, Libaran Sharif Ismar Hasif Sharif Abdul Rahman ditemui RTM selepas perlawanan bola sepak 9 sebelah di Padang Gum-Gum Batu 16 Sandakan. Pasukan SB3 dari Batu 10 menewaskan pasukan Lantera FC dari Flat PPR Batu 16 di tempat kedua dan pasukan Sijada FC dari Batu 12 tempat ketiga. Sebanyak 9 pasukan menyertai perlawanan bola sepak anjuran Brigade Gempur Libaran ini. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat. Demi nusa dan bangsa, demi negara tercinta, lupakan segala duka, hentikanlah provokasi, bersatu teguh